Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Nazihah binti Mazlan dengan student ID 059558. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang isu yang berkaitan dengan prinsip rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Isu yang ingin saya ketengahkan adalah isu yang berkaitan dengan kes Rogol di Malaysia. Sebelum saya teruskan, ingin saya beri pencerahan tentang prinsip rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang dari segi konseptual dapat ditakdirkan sebagai keadilan yang diasaskan bagi menunjukkan bahawa setiap rakyat adalah sama taraf di sisi undang-undang. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Ingin saya berikan takrifan perkataan rogol. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rogol dapat didefinisikan sebagai perbuatan memperkosa atau mencabul kehormatan. Menurut Undang-Undang Jenayah pula, istilah rogol merujuk kepada serangan seksual yang mana penyerang memaksa mangsa yang enggan bersetuju untuk melakukan hubungan seksual. Seterusnya, saya akan memberikan penyataan masalah bagi isu rogol di Malaysia yang saya ketengahkan dalam video ini, iaitu adakah pesalah akan dikenakan hukuman atas kesalahan merogol yang telah dia lakukan berdasarkan kedaulatan undang-undang? Pada Oktober 2020, kita dikejutkan dengan kes seorang tentera yang dipenjara 13 tahun dan dikenakan 6 kali sebatan kerana merogol anak saudaranya sendiri. Kejadian ini berlaku 7 tahun lalu, iaitu pada tahun 2013 ketika anak saudaranya berumur 6 tahun. Kes ini bermula apabila ibu dan bapa mangsa menyedari perubahan sikap anak perempuan mereka seperti trauma dan menangis. Selepas melakukan siasatan, akhirnya terbongkar kejadian yang sebenar berlaku. Ternyata bapa saudaranya sendiri yang telah merogol dan melakukan seks luar tabi'i terhadap anak saudaranya. Mengikut pertuduhan Seksyen 376-2-I Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 30 tahun, tertuduh didapati merogol anak saudaranya yang ketika itu berumur 6 tahun di rumahnya di Taman Tanjung Minyak Utama pada jam 2 petang awal Disember 2013. Tertuduh turut didapati bersalah bagi pertuduhan kedua yang mana dia dengan sengaja melakukan persetubuhan bertentangan dengan aturan tabi'i terhadap kanak-kanak yang sama pada jam 2.10 petang di tempat dan tarikh yang sama. Bagi kesalahan itu, tertuduh boleh dihukum mengikut Seksyen 377B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan penjara sehingga 20 tahun dan sebat. Mahkamah Seksyen telah menetapkan bahawa tertuduh didapati bersalah atas dua pertuduhan merogol dan melakukan seks luar tabi'i terhadap anak saudaranya dan pesalah dijatuhkan hukuman penjara 13 tahun dan 6 kali sebatan. Menurut kes yang telah saya ceritakan tadi, kita dapat tahu yang pesalah telah disabitkan di bawah Seksyen 376-2-I Kanun Keseksaan dan Seksyen 377B Kanun Keseksaan. Saya akan beri penerangan mengenai kedua-dua seksyen ini. Seksyen 376-2-I menyatakan bahawa sesiapa yang melakukan rogol ke atas wanita dengan atau tanpa persetujuannya ketika dia berusia di bawah 12 tahun akan dikenakan hukuman penjara selama tidak kurang dari 10 tahun dan tidak lebih dari 30 tahun dan juga boleh dikenakan hukuman sebat. Seksyen 377P pula menetapkan sesiapa yang secara sukarela melakukan persetubuhan jasmani yang bertentangan dengan aturan tabi'i akan dihukum penjara selama tempoh yang boleh berlangsung sehingga 20 tahun dan juga boleh dikenakan hukuman sebat. Hukuman yang dijatuhkan kepada pesalah atas kesalahan merogol ini menunjukkan bahawa Malaysia mengambil serius perkara berkaitan kedaulatan undang-undang. Seperti yang telah saya katakan di awal video, kedaulatan undang-undang bermaksud kedudukan undang-undang sesebuah negara sebagai kuasa tertinggi yang mesti dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak atau lapisan masyarakat. Jika terdapat rakyat Malaysia yang berani untuk melanggar undang-undang tersebut, hukuman yang setimpal pasti akan dijatuhkan kepada mereka tanpa mengira pangkat dan darjat kerana taraf setiap rakyat adalah sama di sisi undang-undang. Bagi menjawab persoalan yang telah saya kemukakan di awal video, iaitu adakah pesalah akan dikenakan hukuman atas kesalahan merogol yang telah dia lakukan berdasarkan kedaulatan undang-undang? Jawapannya adalah ya. Pesalah yang melakukan kesalahan merogol ataupun apa-apa kesalahan yang bertentangan dengan peraturan pasti akan dikenakan hukuman kerana kedaulatan undang-undang merupakan prinsip rukun negara yang keempat dan sangat dititik beratkan oleh kerajaan Malaysia. Hal ini demikian kerana apabila undang-undang diutamakan, tiada lagi ruang yang wujud untuk tindakan sewenang-wenangnya. Saya berharap agar semua mendapat pencerahan daripada penerangan saya berkaitan dengan isu rogol ini. Jutaan terima kasih kepada Dr. Hussein yang telah memberikan tunjuk ajar kepada saya. Akhir sekali, bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Anda tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.